Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tanya event kat Perlis Perkampungan Sunnah minggu ni boleh stay kat masjid. Memang dibuka dekat masjid, memang boleh stay, boleh iktikaf. Tak salah lah. Uh, Biasanya macam tu lah. Hopefully tak ada perubahan lah dekat peraturan dia. Ahlan wa sahlan sahabat daripada Indonesia. InsyaAllah minggu ni kita akan sambung lagi pengajian kita yang menyambung kembali siri Tadabbur Surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum tu saya cuba pasang mic ni. Okey, di IG boleh dengar ke? Oh, sorry. Saya dapat makluman Perkampungan Sunnah nanti tak boleh tidur dekat masjid. Dia ada perubahan sikit dari segi peraturannya lah. Mungkin untuk nak menjaga beberapa maslahat dekat masjid. Tapi insyaAllah banyak homestay dekat sana. Dan adalah beberapa orang sahabat yang dah buat list tentang tempat-tempat yang boleh tidur bermalam dekat Perkampungan Sunnah. Sebab saya dengar pun memang agak fully book daripada awal lagi. So insyaAllah lah kita jumpa. Saya punya sesi tu hari Sabtu malam dan saya akan berlepas pada hari Sabtu tengah hari, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa dekat sana. Dan yang tak dapat pergi ke sana boleh ikuti di live. InsyaAllah akan ada siarannya. Di Promedia Tajdid ada, di Suara Sunnah ada, di slot saya pun akan ada di page saya jugalah, insyaAllah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. So insyaAllah kita sambung siri Tadabbur Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-41. Jadi hari ini kita cuba akan ambil 3 ayat, ayat 41, ayat 42 dan ayat 43. Okay, boleh buka dulu Quran. Kita sambung balik daripada apa yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Kak IG boleh dengar suara? Saya baru pasang mic. Hopefully boleh dengar. Okay. Kita akan mulakan dengan bacaan ayat dahulu sebelum kita masuk kepada perbahasan ayat-ayat dan faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada pengajaran ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Okay. Secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini cuba untuk memberitahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih. Allah kata, wahai Muhammad, janganlah ketika engkau menghadapi golongan-golongan munafikin, yang mana golongan munafikin ni mereka adalah orang yang dalam segi lisannya mereka cakap mereka beriman, tetapi hakikatnya mereka kufur, dan juga golongan-golongan Yahudi, yang mana mereka ini kata macam-macam perkataan yang tak baik kepada kamu. Allah kata, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Janganlah kamu berasa sedih hati wahai Muhammad, jangan kamu sedih kan dengan apa yang golongan-golongan ini cakap kepada kamu. Orang-orang munafik ini mereka memang cepat je nak masuk ke lembah kekufuran. Orang-orang Yahudi pula, mereka ini orang yang selalu mendengar pendustaan yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka, ketua-ketua mereka. Mereka ikut perintah ketua-ketua pendeta-pendeta mereka yang membelakangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tak pernah pun datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah pun duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar apa yang diucapkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah kata mereka itu adalah golongan yang menyelewengkan kitab suci mereka. Dan mereka itu mentakwilkan apa yang tidak sepatutnya dari sudut makna dalam kitab suci mereka itu, mereka ubah. Sedangkan Allah kata mereka tahu kebenaran, mereka tahu apa yang hak. Dan ketua-ketua mereka ini pesan kepada golongan ataupun kita kata kepada pengikut-pengikutnya, kamu jumpa dengan Muhammad nanti, kalaulah dia menghukum kamu apa yang menuruti apa yang kita telah sampaikan ataupun menuruti hawa nafsu kita, kamu terima. Tetapi kalau selain daripada itu, maka janganlah kamu ikut apa yang Muhammad itu hukum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu sesiapa yang Allah kehendaki izinkan pada mereka itu untuk menjadi bahan fitnah atau orang yang sesat, tak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkuasa untuk nak menyelamatkan mereka. Orang Yahudi ni mereka memang tak mau terima kebenaran kecuali apa yang menuruti hawa nafsu mereka. Mereka sendiri yang tak mau diri mereka ini bersih daripada kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah kata bagi mereka ini adalah kehinaan, dan pada akhirat kelak mereka akan dapat azab Allah yang pedih. Orang-orang Yahudi ini mereka suka mendengar benda-benda yang tak betul, yang batil, dan suka terima sahaja apa yang mereka dengar itu. Dan mereka pula suka makan harta-harta yang haram, harta-harta yang kononnya mereka tunggangi agama mereka itu untuk dapatkan sumber pendapatan mereka, pencarian mereka. Mereka makan harta-harta riba. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka datang untuk dihukum oleh kamu, ada isu-isu yang perlu kamu jadi hakim kepada mereka, sebab Nabi SAW adalah ketua di Madinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, walaupun mereka ini bermasalah, walaupun mereka ini selalu buat onar kepada kamu, tetaplah hukum mereka ini dengan keadilan,
bil qist, dengan keadilan. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam manalah mereka ini, ada ketika mereka datang untuk meminta pandangan kamu, meminta judge, penghakiman daripada kamu, sedangkan mereka mendustakan kamu. Dan pada mereka itu ada kitab Taurat yang mereka telah seleweng, yang mereka telah berpaling. Mereka cuba mencari hukum yang lain menurut hawa nafsu mereka, tetapi tiba-tiba mereka nak datang bertemu dengan kamu, meminta hukum daripada kamu. Jadi ayat 41 yang Allah cerita panjang lebar tentang Allah pujuk Nabi SAW supaya tidak berasa sedih dengan kelakuan orang Yahudi itu dan kelakuan orang munafik itu. Apa kesinambungan ayat ini dengan ayat-ayat yang telah kita pelajari bersama, iaitu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita tentang beberapa taklif dan juga syariat. Antaranya hukum hakam yang berkaitan dengan hirabah. Hirabah ni yang berkaitan dengan orang-orang yang buat onar, yang buat kejahatan melampau, dan as-sariqah, dan pencurian. Itu kita sembang pada minggu yang sudah. Allah ada cerita tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita, ada orang yang bukan sekadar dibuat jenayah, tetapi dia orang ni suka dan pantas dalam kekufuran. Allah nak Nabi SAW bertabah dan bersabar. Jangan ambil pusing sangat dengan kejahatan orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka kata kepada kamu, apa yang mereka tuduh kamu, apa yang mereka fitnah kamu, bertenang wahai Muhammad, kamu ada aku bersama dengan kamu. Innallaha ala, akhir sekali Allah kata apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Depa tak ada kuasa. Jangan risau. Kuasa itu ada dengan aku. Akulah yang akan menghukum mereka satu hari nanti. Baik. Apa asbabun nuzul? Apa sebab turunnya ayat ini? Kita kalau kata ada ayat yang turun berkaitan dengan sababun nuzul, ataupun kita kata punca ayat ni diturunkan, kisah di sebalik ayat ni diturunkan, okey, kita akan bacakan satu hadis. Hadis tu agak panjang tapi disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, hadis yang ke-1700. Hadis ini, saya bacakan hadis ni daripada riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Bara' bin Azib, murra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yahudi muhammaman majluda. Fada'ahum faqal, hakadha tajiduna hadd az-zani fi kitabikum? Qalu na'am. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه يقول أؤتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. Baik, apa maksud ayat ni ataupun maksud hadis ni? Sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, satu hari seorang Yahudi yang dicat hitam dan disebat dilalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun panggil dia. Sebab Nabi pelik tengok orang tu macam ada kesan kena sebat dan tubuh dia dilumurkan dengan warna hitam. So Nabi tanya, bila Nabi tahu dia ni berzina, penzina, dan dia dihukum macam tu oleh pemuka-pemuka Yahudi dia, maka Nabi tanya dia, macam ni ke hukuman zina yang kamu dapat dekat kitab suci kamu? Maka dia orang jawab, yes. Maka dipanggil seorang pendeta Yahudi dan Nabi SAW panggil tu dan Nabi tanya dia, aku memintamu bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Beginikah hukuman zina yang kalian dapati dalam kitab suci kalian? Pendeta tu jawab, tidak. Dia kata lagi, seandainya engkau wahai Muhammad, kalaulah engkau tidak meminta aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak akan bagi tahu engkau. Benda yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam kitab suci kami yang asal adalah merejam bagi penzina yang dah kahwin ni lah. Akan tetapi perbuatan zina ni selalu terjadi di kalangan pembesar-pembesar kami. Jadi yang akan selalu ditangkap adalah bangsawan kami. Jadi kalaulah mereka ditangkap, kami biar je lah. Tetapi kalaulah orang-orang yang marhain ni yang tertangkap, kami akan hukum mereka dan kami akan katakan, marilah kita berkumpul untuk membicarakan hukum yang dapat kita tegakkan bagi pembesar dan orang lemah, rakyat biasa. Lalu kami putuskan untuk menghitamkan wajah dengan arang bagi penzina dan menyebat pelaku zina sebagai ganti hukuman rejam. Itu yang mereka ubahlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang pertama-tamanya menghidupkan kembali perintahmu setelah mereka mematikannya. Maksudnya sejak orang Yahudi itu ubah perintah Allah untuk merejam penzina yang kahwin, sekian lamanya, akhirnya Nabi SAW kata, akulah yang kembali menghidupkan perintah Allah itu. Lalu Nabi SAW pun perintahkan supaya penzina tersebut direjam. Maka Allah turunkan ayat ini, ayat yang kita bacakan ini, wahai Rasul, janganlah engkau sedih kerana mereka ini yang berlumba-lumba
terhadap kekafirannya. Sampailah ayat yang seterusnya lah. Orang-orang Yahudi dia kata, datanglah kalian bertemu dengan Muhammad. Jika dia memutuskan hukuman dengan menghitamkan wajah dengan arang dan juga dengan sebatan, terima. Tapi kalaulah Muhammad itu menghukum kamu dengan hukuman rajam, maka jauhilah. Maka Allah turunkan ayat. 3 ayat ini, ya Allah kata sesiapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, mereka itu adalah orang yang kafir, orang yang zalim, dan orang yang fasik. Jadi itulah sebab turunnya ayat ini. Allah kata orang-orang mereka ini, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi ni, mereka ni memang suka buat hidup kamu ni haru biru lah. Jangan kamu sedih, wahai Muhammad, dengan apa yang mereka ini telah cakap kepada kamu. Ini satu part yang menarik untuk kita dengar bila Allah sebut sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Allah sebutkan antara ciri-ciri Yahudi ini yang terkutuk ini, mereka hanya mendengar sahaja kata-kata orang lain. Dalam konteks ini, mereka dengar kata-kata pembesar mereka tanpa pernah mereka datang bertemu dengan kamu, bertanya kepada kamu, memastikan daripada kamu. Kat sini saya nak sebut, sikap-sikap macam ni selalu tak kita nampak dan kita dengar daripada kawan-kawan kita, ataupun sometimes daripada diri kita sendiri. Ada kan? Ada manusia kadang-kadang bukan dia tak kenal sunnah pun. Kadang-kadang bukannya dia tak berkawan dengan kita pun. Kalau dia nak call, kalau dia nak message, kalau dia nak jumpa, boleh saja. Mungkin dia dengar pasal kita sesuatu yang tak elok daripada orang lain, daripada kawan-kawan dia yang pun tak pernah berjumpa dengan kita, yang tak pernah kenal kita, yang tak pernah baik dengan kita. Kawan dia tu cakap benda yang tak elok pada kita, mengumpat kita, buat fitnah pada kita, macam-macam. Wallah, benda ni berlaku. Dan benda ni juga berlaku pada diri saya sendiri. Dan si kawan ni, dia percaya pada apa yang dia dengar itu, dan dia jadi lagi mengapi-ngapi kan, bahkan dia lagi menghangatkan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah itu, tanpa dia sendiri usaha untuk berjumpa kita, bertemu dengan kita, dengar daripada kita apa masalah. Tapi nak jumpa dengan kita tak mau. Tapi percaya apa sahaja yang didengar daripada orang lain, dia ingat apa yang didengar itu benar. Ada kala dicampur aduk dengan perasaan tak puas hati, ataupun perasaan hasad, ataupun perasaan yang tak senang dengan kita, maka benda itu yang dia pun nak. Dia nak percaya apa yang dia nak. Subhanallah. Ini perangai orang Yahudi. Kita ambil pengajaran. Ini perangai orang Yahudi yang Allah kata mereka ini selalu dan suka mendengar orang lain cakap, sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan kamu. Adakah ada orang-orang yang pernah bertemu, orang yang pernah sendiri memastikan apa yang khabar-khabar tu, kadang-kadang mereka cakap tu kelakar sebab benda yang mereka tak tahu pasal kita langsung, tapi cuba buat-buat tahu. Subhanallah. Dan Allah kata mereka ini yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Orang Yahudi ni perangai dia, dia ubah kalamullah dalam Taurah itu, mereka ubah ikut kehendak mereka. Sama juga sometimes orang kita ni, kawan-kawan kita ni pun mereka akan gunakan dalil ini untuk menyokong hawa nafsu mereka.
petik ni sikit untuk menghalalkan fitnah, untuk menghalalkan umpatan mereka, untuk menghalalkan perbuatan keji yang mereka lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Allah pesankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahzunka alladhina yusari'una fi. Jangan engkau bersedih hati wahai Muhammad. Bila kita baca ayat-ayat macam ni, dan jika kita menghadapi situasi seperti ini, ayat ini seperti merawat diri kita, menenangkan kita. Ini pernah berlaku pada kekasih Allah, kekasih junjungan kita. Walaupun ia dilakukan oleh musuh-musuhnya, tapi Allah nak suruh Nabi kita Muhammad SAW, jangan ambil hati sangat. Kerja kita banyak lagi. Tugas kita banyak lagi nak move forward. Hidup kita ni bukan untuk bergelumang dengan orang-orang macam ni je. Bukan dengan FB memanjang untuk melayan gosip-gosip dan sebagainya. Kamu ada tugas yang lebih penting untuk kamu nak lakukan. Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Apa sikap orang Yahudi lagi? Allah kata, depa ni kalau kamu dengar pandangan Muhammad itu menuruti apa yang kita mau, terima. Tetapi apa yang kita tak mau, jangan terima. Sebiji. Banyak orang-orang perangai Yahudi ni berlaku pada orang-orang sekeliling kita. Dia cuma nak dengar apa yang dia nak, dan dia tak mau dengar, tak mau percaya apa yang dia tak menepati nafsu mereka. Allah kata, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'ah. Kalaulah mereka ni memang tegak, tak mau taubat, tak mau berubah, tak mau insaf, maka Allah kata tak ada siapa yang boleh menyelamatkan mereka daripada kesesatan diri mereka sendiri. Kamu wahai Muhammad tak mampu untuk nak memberikan, masukkan hidayah tu ke dalam dada-dada mereka. Sebab hidayah itu adalah milik Allah. Kita cuma boleh ikhtiar. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Orang Yahudi ni, perangai seperti ini ni, yang tak mau terima kebenaran, yang cuma nak ikut hawa nafsu mereka, Allah tak maulah orang macam ni. Allah tak mau selamatkan mereka. Tak maulah bersihkan hati mereka daripada kufur dan syirik itu. Sebab mereka sendiri yang memilih cara itu. Sama juga macam kita, ada orang yang macam tu dan masih lagi nak macam tu. Sekali dua kali kita cakap macam tu dah, tak payahlah peduli, biarlah. Apa mereka nak cakap, dan tak pi. Pahala bagi kita tak apa. Dekat akhirat nanti kita dapat. Ketika itu mereka akan menyesal. Mereka menjadi muflis, kita jadi kaya raya. Alhamdulillah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Orang-orang perangai macam ni akan dapat penghinaan. Percayalah. Orang-orang yang melampaui batas perangai macam ni, Allah akan hinakan dia satu hari. Allah akan aibkan dia satu hari nanti. Itu dekat dunia. Belum dekat akhirat ni akan dapat azabul jabbar. Akan dapat satu balasan Tuhan yang sangat besar. Kemudian Allah sebut lagi orang-orang macam ni, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Depa ni, orang-orang Yahudi ni, perangai dia macam mana, depa suka dengar benda-benda yang tak betul. Sama lah macam kita ni kadang-kadang. Ada kawan-kawan kita ni, bila dia dengar benda tu, dia suka bergosip, cerita yang tak betul. Subhanallah, jumpa kita pun tak pernah, bertentang mata kita pun tak pernah, menghubungi kita pun tak pernah, minum kopi dengan kita pun tak pernah,
tetapi gaya dia gosip, gaya dia cakap pasal kita macam dia lebih daripada anak bini kita. Macam dia lebih kenal dengan kita macam mana. Panggil orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia kenal Nabi tapi buat-buat tak kenal. Orang ni tak kenal buat-buat kenal. Itu kita kata perangai Yahudi lah. Akaluna lis-suht. Dia makan lagi harta-harta yang batil. Orang Yahudi of course lah. Mereka memanglah suka makan benda-benda yang haram. Rasuahnya, ribanya, daripada menjual agamanya. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalaulah ada puak-puak Yahudi ni datang untuk nak minta pandangan kamu, nak minta judgement kamu wahai Muhammad, kalau kamu nak, kamu boleh hukum mereka. Kalau kamu tak mau nak biar mereka, kamu biar mereka. This is option, is up to you. I give you the freedom for you to choose. Sebab mereka ini, bukannya mereka ini datang berjumpa dengan kamu tu untuk nak mencari kebenaran, tetapi mereka nak cari ruang-ruang yang boleh mereka guna menentang kamu, yang mereka boleh guna untuk menurut kehendak mereka. Itu tujuannya. Sebab itulah saya ni yang kadang malas kalau kata ada orang-orang yang kita tahu dah dia bukanlah orang yang nak mencari kebenaran, bukanlah orang yang nak kebaikan, mencari maslahat, tapi dia lebih kepada nak memuaskan hati dia, lebih kepada nak buat masalah. Kita ini malah biar dia. Wa in tu'rid anhum, Allah kata falan yadurruka syai'a. Kalaulah kamu tak layan mereka wahai Muhammad, mereka tak akan bagi mudarat pun pada kamu. Dunia akhirat tak ada bagi mudarat pada kamu. Orang-orang yang perangai-perangai macam ni, jangan sedih sangat. Dia pun tak bagi kebaikan pun pada kita. Kan? Jumpa kita pun tak pernah apa kebaikan dia nak bagi pada kita. Buat apa nak sedih? Buat apa nak sedih? Orang macam ni. Kita sedih kalau orang yang rapat dengan kita, orang yang pernah jadi kawan kita, yang tikam kita daripada belakang. Itu kita sedih. Sebab kita fikir orang ni sepatutnya dia kenal kita. Dia sepatutnya dia boleh cakap dengan kita, depan kita. Tapi dia tak. Dia lebih pilih untuk nak bersangka-sangkaan. Dia pilih untuk nak menikam daripada belakang. Orang macam ni, pedulikan dia lah. Tetapi Allah kata, fa'in hakamta fahkum bainahum bil qist. Okay, fine. Kalau kamu nak layan mereka, kamu nak hukum mereka, jatuhkanlah hukuman itu dengan adil. Janganlah disebabkan mereka itu benci kamu, kamu menjatuhkan hukuman yang tidak adil, yang lebih daripada sepatutnya. Janganlah disebabkan kamu tak suka pada mereka, kamu tidak berlaku adil, tak bagi can, kamu tidak mendengar. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan Allah kata dalam surah Al-Maidah pada awal-awal ayat dulu, kerana kebencian kamu pada seseorang, sesuatu kaum itu, kamu tidak berlaku adil. Allah kata berlaku adillah, kerana adil itulah yang menghampiri taqwa. Dan Allah yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang adil. Berlaku adil. Walaupun orang itu kita tak suka, berlaku adil. Bagi ruang kepada dia. Cuba faham dia. Cuba letakkan kaki kita dalam kasut dia. Cuba untuk nak fikir macam mana cara dipikir supaya kita boleh mencari apa-apa keuzuran yang patut ataupun yang perlu. Kemudian pada ayat yang 43 Allah kata wa kaifa yuhakkimunak wa indahumut tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik
wa ma ulaika bil mu'minin. Macam mana kamu wahai Muhammad nak jadi hakim mereka sedangkan mereka dustakan kamu? Maksudnya kamu nanti bagi hukum pada mereka, bagi pandangan kamu pada mereka, mereka akan dustakan kamu. Sedangkan mereka sudah ada, apa yang kamu nak cakap tu ada dalam kitab suci mereka. Cumanya mereka dah ubah. Kan? Dalam konteks ini, hukuman rejam tu memang ada dalam Taurat. Tetapi mereka ubah. Mereka pusing. Mereka tahu apa yang benar, tetapi mereka tolak ke tepi. Sebab, yalah, kalaulah hukuman ni berat, kena dekat bangsawan-bangsawan, jenuh lah. Tak maulah mereka. Lema ambil yang ringan-ringan. Kalau kantoi, tak adalah berat sangat hukuman dia. Ubahlah. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Allah sifatkan mereka itu bukanlah ahli iman. Mereka telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Hukum syarak itu yang mengikuti hawa nafsu mereka. Kalaulah benar mereka itu beriman, nescaya mereka tidak akan berkelakuan sedemikian. Baik. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat ini. First sekali, Allah kata, Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu didikan daripada Allah yang mana Allah nak kita belajar bila kita nak berinteraksi, kita nak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggillah dengan beradab. Jangan panggil sebarangan dengan nama Nabi. Woi Muhammad. No. Walaupun di sisi Arab, panggilan nama itu biasa. Orang Arab dipanggil orang tua ke, orang yang ada gelaran ke, ada kedudukan, semua panggil nama je. Dan Allah tak panggil dengan nama Muhammad di dalam Al-Quran, melainkan Allah akan gandingkan nama tersebut dengan sifat Rasul. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ. Allah sebut Muhammad itu bukanlah dia, melainkan dia seorang Rasul. Yang kedua, Allah mengisyaratkan bahawa tempat iman, maksudnya baik buruk diri seseorang itu asalnya adalah pada hati. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ada orang yang mana mereka ini kata dengan bibir-bibir mereka, mulut mereka ini mereka kata kami beriman, tetapi hati mereka itu tidak beriman. Jadi apa yang diucapkan pada lisan itu tidak semestinya apa yang hakikat sebenar yang ada di dalam hati. Iman mahalluhu al-qalb. Iman itu asas tempatnya di dalam hati. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam tubuh kita ni ada seketui daging, kalau baik, baiklah luaran kita, kalau buruk, buruklah luaran kita. Hati, jantung hati. Kemudian Allah sebut lagi, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Sifat orang Yahudi ni suka dok ubah kalamullah, letak pada bukan tempat dia. Siapa yang
macam tu perangai dia, yang suka takwil, yang letak macam kelompok pokok batiniyah ni. Mereka ni suka putak ayat Quran. Sebab mereka duk kata, Quran itu zahir, dia ada bawatin, dia ada batin dia. Kalau nampak putih, sebenarnya dia hitam. Orang Allah kata macam ni, dia pusing kat lain. Dia kata sebenarnya makna dia sekian. Ini pun perangai Yahudi. Ini perangai Yahudi. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. So, careful supaya kita tak terkelompok dalam kelompok ini. Tapi kita kena ingat, bukan semua takwilan itu salah. Takwilan yang didokong dengan disiplin agama, yang tak lari daripada makna asal bahasa Arab itu sendiri, yang mengikuti guideline, dawabit dalam ilmu tafsir, tak ada masalah. Bahasa Arab sometimes dia ada seni dia. Tetapi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. So setiap maksud daripada kata-kata itu mesti ada asal maksud dia dalam bahasa Arab. Kalau kita nak kiaskan dengan bahasa kita, itu salah. Sebab bahasa kita berbeza konotasinya, medlulnya daripada bahasa Arab. Tetapi itu yang kita jumpa, takwilan-takwilan yang batil ini, mereka tukar maksud ayat tu tak boleh ditampung oleh bahasa Arab tu sendiri. Lari daripada bahasa Arab. Itu salah. Sebab para sahabat bila dengar ayat-ayat Quran, mereka faham. Quran diturunkan bahasa Arab dan mereka adalah orang Arab yang paling fasih, mereka faham. Dan tiba-tiba kita pula pergi tukar maksud ayat dia. Itu ini, seolah-olah sahabat tu sebenarnya tak faham Quran. Kesesatan apakah ini? Kemudian kita boleh dapat faedah juga bila mana Allah kata, yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Kalaulah kamu dengar kebenaran ini, apa yang kamu nak, kamu ambil, yang kamu tak nak, yang tak menepati apa yang kita nak, kamu buang. Allah cela mereka ini. Sebab orang-orang macam ni adalah orang yang ada sifat dia tatabbu'ur rukhas. Mereka suka mencari-cari ruang untuk mengikut hawa nafsu. Sama juga di dalam pandangan fiqh. Tak ada masalah bila mana kita kata Islam itu agama yang mudah. Di dalam agama ini ada hukum hakam yang mempermudahkan. Tetapi beza dengan orang yang mempermudah, mencari kemudahan. Kalaulah dia ambil satu pandangan itu berdasarkan kepada ilmu dan pandangan itu memudahkan based on ilmu yang betul, tak ada masalah. Tetapi ada jenis orang, dia nak cari yang mana paling mudah bagi dia. Oh, kalau kata dia dengar ada pandangan yang tak muktabar pun, entah siapa yang pelik-pelik kata tak payah tutup aurat, oh, terus terima. Ini lah kot. Kalaulah tiba-tiba ada juga orang kata boleh minum arak sikit, itu pun boleh. Ambil lah yang tu. Ini golongan yang dicela sebab mereka mencari-cari ruang untuk melonggarkan agama. Antara faedah lagi yang kita boleh ambil daripada ayat ini, always kita kena doa pada Allah. Semoga Allah jaga hati kita. Allah sucikan hati kita daripada syirik, daripada kufur, daripada penyakit-penyakit hati, daripada akhlak yang madhmumah. Jaga hati, sebab hati ini adalah benda yang paling penting dalam diri. Hati kita lah yang akan mempengaruhi
minda dan tindakan luaran. Sebab hati kita, dia adalah kunci bagi jismani kita. Sebab hati kita ini adalah rohani kita. Allah suruh kita jaga betul-betul hati kita, fokus pada hati kita, baiki hati kita. Nabi SAW selalu doa ke Allah, Ya Allah, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu, di dalam ketaatan kepadamu. Minta Allah jaga hati ini. Ramai orang rosak disebabkan hati dia yang rosak. Ilmu ada, tetapi ilmu itu tak boleh masuk ke dalam hati. Hati yang tidak membuahkan perasaan takut kepada Allah. Hati yang tidak membuahkan mereka takut untuk menzalimi orang, takut untuk nak melakukan dosa. Sebab hati yang keras itu, ilmu yang mereka pelajari itu tidak boleh meresapi mereka. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan perasaan khasyah dan takut pada diri kita. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang berilmu sebenarnya adalah mereka yang takutkan kepada Allah. Dengan ilmu yang kita belajar, kita nak buat sesuatu, kita fikir banyak kali. Salah ke aku buat ni, betul ke aku buat ni, betul ke? Itu natijah daripada hati yang bersih. Kesempurnaan manusia itu boleh dilihat daripada keseimbangan rohani kita dan juga jasmani kita. Dan impak daripada rohani itu boleh dipancarkan, boleh kita lihat daripada personality luaran kita, tindakan luaran kita. Jaga betul-betul. Kemudian Allah SWT kata, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka itu kehinaan dan di akhirat nanti mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan balasan ini Allah nak bagi kepada siapa? Balasan kehinaan ini kepada orang yang buat perangai-perangai macam ni. Sebab tu kita akan dapati orang-orang yang busuk hati pada kita, orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang yang perangai dia macam Yahudi ni, hidup mereka tak aman. Hidup mereka ada sahaja ujian, kesusahan demi kesusahan yang Allah timpakan kepada mereka. Hidup mereka tak tenang. Mereka mencari ketenangan dengan menyerang orang lain. Itu ketenangan mereka. Dan itulah kehinaan yang Allah nak berikan kepada mereka ini. Itu di dunia, belum lagi dekat akhirat. Sekiranya mereka menzalimi seseorang, mereka akan muflis. Pahala mereka akan transfer kepada orang yang dizalimi itu. Dan dosa orang tu pula kalau tak cukup, dia akan pikul. Allah kata samma'una lil kadhib. Allah bagi warning kepada kita, kalau kita dengar apa-apa tuduhan ataupun perkara-perkara yang tidak betul, yang orang duk gosip-gosip, jauhi. Sebab ini adalah sifat yang qabih, sifat yang jelek daripada orang Yahudi. Antara faedah lagi, Allah bagi warning kepada kita, jangan kita makan satu harta dengan salah. Bila Allah kata akaluna lis-suht. Akaluna lis-suht. Perkataan suht itu sahaja berat. Allah tak sebut melainkan kepada orang yang
keji, yang suka ambil harta orang lain, yang tak amanah, yang khianat dan sebagainya. Orang yang suka makan harta-harta yang haram pun adalah orang yang ada perangai Yahudi. Orang Yahudi ni tak kisah seduit je. Apa cara sekalipun mereka ambil, asalkan duit. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, Allah kata, ya ayyuhar rasul. Tadi kita sebutkan, ya ayyuhar rasul. Nabi-nabi lain, saya lupa nak sebut tadi, nabi-nabi lain Allah panggil dengan nama. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh uhbit bi salamin minna wa barakatin. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Musa la takhaf. Ya Isa inni mutawaffik. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nampak? Ini satu poin yang saya lupa nak jelaskan tadi. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan nilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ketika mana Allah tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, melainkan Allah akan sifatkan dia sebagai seorang rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allahu akbar. Ayat yang kita bacakan tadi ni juga, dia adalah ayat pemujuk yang dipanggil ayatu tasliyah. Ayat yang nak memujuk ataupun menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni pun saya ada kongsikan di TikTok, saya share juga di IG, di Facebook. Macam mana Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nak rawat luka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berhadapan dengan kata-kata makian, kejian, tuduhan, tomahan dan sebagainya. Nabi mesti sedih. Nabi manusia, Nabi sedih, Nabi ada perasaan. Tetapi Allah sebut, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu kesedihan kamu wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan itu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tapi Allah kata suruh Nabi SAW bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Dalam surah yang lain Allah kata, isbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bersabarlah Muhammad di atas apa yang mereka katakan itu, bertasbihlah kamu dan bertahmidlah kamu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Allah sebut ayat-ayat ini, Allah sebut lepas apa yang Nabi sedih dengan apa yang diperkatakan itu. Bila kita sedih, orang kata kat kita, terus kita cakap subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Itu adalah ayat pemujuk kita, zikir pemujuk kita. Subhanallah, maha suci Allah. Kita ingat balik, nothing yang perfect melainkan Allah. Sekiranya kita ada kelemahan, sekiranya orang yang menzalimi kita itu ada kelemahan, kita tak terlalu bersedih hati sebab kita tahu tak ada siapa yang sempurna melainkan Allah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Apa pun kita kembalikan semuanya pada Allah. Allah nak uji kita, baik ataupun buruk, semuanya pasti ada hikmah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita puji Allah. Kan Allah kata, kalau benda baik pun kamu cakap alhamdulillah, benda tu kamu nampak buruk pun kamu cakap alhamdulillah. Akhirnya Allah puji, ajaban li amril mu'min. Kan alangkah ajaibnya urusan orang mukmin ni, hebat orang mukmin ni. Dia nampak semua benda itu positif, baik. Fa in asabatu sarra'un syakar, fa kana khairan lahu, in asabatu dharra'un sabar,
fakana khairan lah. Bila dia tengok benda tu baik, dia bersyukur, baik baginya. Dan kalaulah dia tengok benda tu tak baik, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. So pujuk-pujuklah diri kita ni dengan zikir dan dengan Quran, dengan mengingati Allah, insya-Allah that things will go away. Kemudian apa lagi Allah sebut dalam ayat ni? Orang Yahudi, mereka ini tidak menerima yang benar. Maksudnya orang yang mengikut hawa nafsu mereka ini adalah orang yang perangai dia seperti Yahudi. Sebab ahbar ataupun pendeta Yahudi ini, mereka memang tak suka kepada kebenaran. Sebab tu dalam ayat ni bila Allah kata, wa illam tu'tauhu fahdharu. Kalaulah kamu tak dapat apa yang kita nak itu, jauhi. Mereka cuma nak apa yang mereka mahu sahaja. Kat sini kita boleh tengok, bila mana kita bicarakan tentang rejam tadi, pasangan yang dah berkahwin, walaupun dia seorang yang kafir, tapi dia zimmi, maksudnya dia tertakluk pada undang-undang Islam, di bawah negara Islam, jika didapati bersalah, dia pun dijatuhi hukuman seperti orang Islam juga. Dalam konteks ini boleh dihukum rejam. Ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Sebab Imam Syafi'i kata, dalam hadis yang sahih, sabit bahawa Nabi SAW perintahkan untuk merejam Yahudi yang pernah berzina ini, yang telah berkahwin, yang zimmi ini. Maka syariat mereka yang tertakluk dalam di bawah undang-undang Islam, dia ikut, dia tak ada sebenarnya istilah undang-undang Islam untuk orang Islamnya. Orang-orang bukan Islam tak terpakai. Dia sebenarnya adalah undang-undang. Tapi masalahnya, bila mana ada sekelompok ni dilakukan ni undang-undang Islam, memanglah orang jadi fobia bila pakai Islam. Orang akan ingat ni undang-undang agama. Jadi orang bukan agama Islam tak sepatutnya lah dia hukum mengikut agama orang lain. Tapi kalau benda itu dijadikan undang-undang umum, semua orang tertakluk lah. So tak perlu untuk nak mencanang ini undang-undang Islam ini. Sebenarnya adalah sesiapa yang tertakluk pada undang-undang dan pemerintahnya adalah Muslim, maka hukumannya adalah berdasarkan umum semua. Dan ini adalah hadis yang jelas menunjukkan orang-orang bukan Islam pun, kalau mereka di bawah kewarganaan negara Islam yang menjalankan hukuman Islam, mereka tertakluk kepada hukum Islam. Dan Allah SWT bila kata dalam ayat, wa may yuridillahu fitnatah, dan juga ayat sebelum tu, ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Di sini ada ayat Allah sebut tentang Allah menghendaki sesuatu itu. Allah tak mau fitnah itu dibersihkan daripada hati mereka. Masyiah ini kita kena faham daripada bila disandarkan kepada Allah, masyiatullah, kehendak Allah ni, dia ada satu kehendak yang dinamakan sebagai kehendak itu dalam bentuk Allah mengkehendaki benda itu berlaku. Allah mengizinkan benda itu berlaku. Right? So jangan salah faham. Maksudnya orang yang kafir itu Allah telah mentakdirkan dia, memaksa dia untuk jadi kafir untuk dia diazab. Bukan begitu. Tetapi masyiat Allah, Allah tahu benda itu, Allah tahu dia akan kufur dengan ilmu Allah yang akan datang dan yang semua menyeluruh ini. Allah tahu benda itu dia akan kufur dan Allah mengkehendaki
benda itu berlaku. Allah biarkan benda itu berlaku. Allah mengizinkan benda itu berlaku. Orang itu buat kekufuran dia hasil daripada pilihan dia sendiri. Mereka akan dihisab berdasarkan kepada pilihan dia, bukan pilihan Allah. Allah hanya bagi keizinan perkara itu berlaku. So, faham elok-elok dalam bab kehendak Allah ini, supaya kita tak nisbahkan kezaliman itu kepada Allah. Kemudian Allah sebut lagi, wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Kalaulah kamu berpaling daripada mereka, mereka tidak akan boleh memberikan kemudaratan apapun kepada kamu. Kadang-kadang kita risau. Kalaulah kita tak ikut kehendak orang, mesti jadi sekian, tak. Tak ada siapa pun yang boleh memudaratkan kita. Law ijtama'atil ummah ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kalaulah satu dunia ini berpakat untuk nak bagi mudarat pada kamu, tak ada satu apa pun boleh mudaratkan kamu kecuali apa yang Allah izinkan. Jadi dalam dakwah ni pun sama. Ada manusia-manusia yang kita berpaling daripada mereka. Tak payahlah layan macam ni. Kadang-kadang orang ni sikit je, sekelompok je, tapi dia punya gebang dalam medsos tu dia paling bising. Berapa orang ni je lah, berbelah-belah orang, berapa kerat ni je yang mana duk buat masalah, yang ada yang duk tak habis-habis cari isu dengan kita. Tak apa, it's fine. Kita ada Allah, Allah pasti akan jaga kita. Baik. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu untuk kita pada malam ini, dan kita sambung lagi pada minggu yang akan datang, ayat 44, 45. Dan sekali lagi saya suka cita untuk saya jemput semua yang akan pergi bertemu dengan saya insyaAllah di perkampungan sunnah yang akan berlangsung daripada Jumaat sampai Ahad ni. Sesi saya adalah Sabtu malam. Ahlan wa sahlan, saya gembira bertemu dengan hadirat semua. Dan siapa yang tak dapat pergi ke sana, jangan lupa untuk mengikuti live-nya. InsyaAllah di Facebook saya pun akan ada, dan di media-media lain, Promedia, Tajdid, Suara Sunnah mungkin, dan lain-lain. InsyaAllah juga akan menyiarkan siaran langsung daripada perkampungan sunnah. Ini satu event yang mungkin setahun sekali je kita dapat bertemu ramai-ramai. Ialah kuliah sunnah mana lagi yang nak ramai kan. Ini kuliah yang insyaAllah penuh, satu masjid melimpah-limpah, dan adalah sesi yang kata dekat lah, sesi-sesi antara para pendakwah di negara kita insyaAllah. Moga-moga boleh memberikan kebaikan kepada semua, menaikkan semangat kita untuk menjaga sunnah dan untuk menjaga agama Allah. Tak ada apa yang sebenarnya tak ada apa yang saya harapkan melainkan saham yang mungkin boleh dimanfaatkan oleh ramai. Dan gembiralah kadang-kadang kita dapat bertemu sesekali, bukan selalu. Dan daripada itu je apa yang kita nak. Dan kalau ikut, bukannya saya ni jenis nak bercakap sangat pun. Kalau boleh kita nak jadi pendengar kat bawah tu lebih saya suka lah daripada bercakap dekat atas. Tapi inilah yang Allah telah bagi saya peranan tu sementara waktu, sementara masih lagi ada kekuatan, sementara masih lagi manusia nak dengar, insya-Allah kita sama-sama kongsikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.